Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Prof dan malam ni bersama-sama dengan dua rakan saya, Cap dan juga Yas, kita akan bincangkan topik malam ni. Susah sangat ke training nak jadi pilot? Kami akan bincangkan latihan penerbangan selepas habis sekolah terbang. Maknanya asas-asas penerbangan tu dah ada dah. Cuma sekarang ini nak belajar bawa kapal bertaraf jetliner lah. Oleh itu, mari kita mulakan. Alright. Assalamualaikum. Korang aku dengan Prof macam ni korang tahu satu batch lah, kita batch 2 dekat sebuah flying school di Langkawi. Yazran, kau batch berapa Yazran di Melaka? Dekat Melaka tu aku batch 14. Batch 14. Sebab report 1 Ogos. Itu aku tahu. Kita ada off day kejap je kan, seminggu je tu je kan. Kita punya off day untuk flying school. Tak lama. So, betul. Beruntung lah waktu tu sebab kita tak payah nak macam menganggur lama, terus masuk balik. Kita reporting 1 Ogos and then yes, kau reporting apa? Julai tingkat airline bila? Korang habis flying school, lepas tu seminggu saja menunggu, lepas tu terus report dekat airline. Aku sangat terkejut lah seminggu. Bukan sebab kejap sangat, lama sangat. Kau nak tahu aku dulu berapa lama? Lepas aku habis the last punya check IRT dan bila aku join company. Aku habis the last hari aku dekat flying school dan membuat exam yang terakhir. Kira nak habis flying school lah ni. Adalah 7 hari bulan Mei tahun 2006. Dan bila aku join, bila aku report dekat kira office headquarters company, syarikat penerbangan kita dekat Subang tu, hari selepas itu, 8 Mei. Aku drive lepas habis tu, petang tersebut pada pukul 5, aku kemas sedikit-sedikit. Nasib baik flying school ni kira kat Melaka ke Selangor dalam mungkin 2 jam lah drive. Dan kita sampai rumah dalam pukul 11 malam. Esok tu lepas subuh terus bertolak untuk kita sign papers yang seterusnya dengan company. Jadi korang kata tadi ada 1 minggu nak berehat, aku tak merasa masa berehat tu singkat lah. Dan korang kata mungkin culture shock dalam seminggu tu masuk ke company. Aku punya perasaan culture shock tu lebih-lebih lagi lah. Sebab satu hari tu aku masih terbang twin engine, membuat instrument rating test ataupun kata singkatan dia IRT. The next day aku dah kira seorang pekerja airline. Dia tapi aku rasa dia ambil yang masa tu company, aku rasa ambil kira lah kan, korang Melaka ke KL dekat je compare tu kita orang Langkawi kan. Kita jet lag semua, nak recover jet lag semua. So that's why dia bagi tempoh jet lag. Dengar tu jet lag daripada Langkawi ke Kuala Lumpur. Jet lag sector. Ambil masa nak travel naik flight, penat semua tu kan, tak sesuai lah kot kalau nak terus reporting dia sedih. Betul lah. Gila. Betul. Dia waktu tu muda kan, asal boleh loncat daripada satu tempat ke tempat yang lain, tak kisah, tak peduli. Saya lah nak dapat gaji, nak increase gaji kan. Gaji sebelum tu lebih kurang 300, nak dapat 800. Oi, 800. 300 gaji kita dekat flying school. Lepas habis flying school gaji 800. So satu kenaikan lebih double. So kita patut bersyukur actually atas tak, gaji tersebut. More specific lah, to be dari segi correct tak correct. Yang 300 tu allowance, 800 tu gaji. 300 tu kira tak ada slip gaji pun. Yang 800 tu gaji bersih dan tu 700 lah tolak EF kan. 100 680 lebih tak silap. EF lebih kan. Yalah. Kau kira tu lah. Yalah. Sebab tu lah kita didedahkan dengan dunia airlines yang mana kita tak ada clue lah kan? Melainkan siapa-siapa yang nak pilot tahulah kot kan. Siapa yang memang tak ada background, parents ke pakcik ke pilot kan, tak ada orang nak expose kita dengan benda tu. Terkejut lah macam, yelah masa mula nampak kan, apa bercampur dengan pilot lain, dengan cabin crew lain kan, dengan suasana tu. Dulu masa kita tahu kita naik flight, kita jadi passenger, kita macam tengok diorang wow macam tu. Sekarang kita a part of them lah. Sekarang tengok cermin, wow. Apa ni?
lepas tu mula masuk tu kita mula dapat kita punya ID number kan. Benda yang kita excited sebab kita kebanyakan daripada kita, okay, ada lah yang dah pernah bekerja, dah maknanya yang dah ada degree, yang tua daripada kita, yang umur mungkin nak dekat 30 ke apa, diorang bukan the first time bekerja lah. Macam kita, majoriti umur kita lepas SPM, baru tengah matrik, tengah U, masa kerja memang first time experience kerja. So first time dapat ID number untuk kerja. Sebab masa dekat flying school kita tak ada ID number. Without ID number kita tak boleh nak dapat diskaun beli tiket. Kita tak boleh nak gunakan kita punya privilege tu. So benda tu yang ditunggu sebenarnya kan, dapat ID number. Kita boleh login ke dalam company punya website kan, yang company punya website kan, nak check in semua tu. So benda macam tu lah kita looking forward. Lepas tu dapat kita punya ID company kan. Benda macam tu kira first time lah, dapat excited lah. Ambil gambar semua kan. Betul tak? Kita dapat wing tau, nak pakai wing. Banyak flying school ada wing. Apa signifikan wings tu? Korang rasa memang korang look forward ke nak ambil wing macam mana? Aku look Prof forward. rasa biasa je kan? Prof tak tahu. Aku rasa macam tak sabar, excited sebab kat flying school tu tengok kita punya instructor pakai wing. Kita flying tapi tak ada wing kan. Rasa macam biasanya kalau ada wing macam tu lah. Lepas tu bila kita dekat Langkawi tu tengah fly, ada pula pilot airlines turun kejap lawat kita orang bawah pokok kan, tengah tunggu nak sorti kita orang kan. Lepas tu tengok pilot tu ada wing kan, wing logo company. Macam best kan. Lepas tu bila kita dah register dengan company, kita dah dapat wing tu, boleh pakai wing tu kan. Macam kan, aku ada wing kan. Itulah dia. Macam mana dia punya penerimaan majoriti kadet-kadet tersebut apabila menerima wing? Adakah kau seorang saja? Sebab aku ada kira mengenali kau lah dah lama. Dan mungkinkah faktor kau punya family background yang menyebabkan kau memang particular terhadap uniform dan tersebut, ataupun rata-ratanya semua pilot cadet dari Flying School Langkawi mempunyai kira dia punya anticipation yang sama, kira memang mereka tunggu-tunggu bila dapat wing tu, kira satu kejayaan yang besar. Tak Prof, kau tak ni tak kisah pasal wing? Aku personally, aku punya saat aku berasa berdebar nak jadi pilot bila aku betul bawa kapal terbang tu lah, 73 tu, waktu endorsement. Tapi berbalik kepada cerita asal lah yang macam uniform dengan wing ni. Sebab aku ingat kita punya jurulatih pun ada cerita pasal benda ni. Jadi dia macam orang kata build up the hype lah untuk kau look forward bila kau punya graduate, bila kau dapat kau punya wing. Dan kalau kau kira get in the headspace of apa yang dia orang nak cuba gambarkan tu, aku boleh nampak lah seseorang yang very orang rasa looking forward to doing this. Aku sendiri tak adalah sangat, macam aku cakap lah, berbalik kepada aku punya pengalaman nak buat take off and landing dalam kapal betul, itu yang bila aku rasa macam okay, dah jadi pilot. Bagi aku lah, aku punya personal. Aku terpengaruh dengan agenda instructor ni. Yang wing tu, sebab kau ingat masa kita nak kita grad kat flying school tu, kita pakai velcro, lekat velcro kat sini kan. Betul. Kata bila kita dapat kita punya sijil tu atas pentas, kita punya ketua instructor tu dekat wing kita. Maknanya kita dah grad lah. So aku wing tu macam lambang yang kau dah achieve something, kau dah grad dari flying school. So bila macam kau dah masuk sijil landing, lah. macam sijil lah. Macam pada aku satu kebanggaan lah. We did this for 1.5 years. Kita berjaya harungi benda ni kan. Itu pada aku lah. Tapi yelah, kata kau, yelah ada wing tapi kau tak habis training pun lagi kan. Kau tak bawa pun lagi aircraft jet tu kan. Jadi nak bangga pun, kau boleh bangga dengan kejayaan kau grad. Kau boleh bangga dengan kejayaan kau grad flying school lah. Nak bangga kau habis training belum lagi lah kan. I mean, aku tak rasa benda ni tak ada nilai, sebab bila kau masuk dengan kau rasa bangga, dengan kau dah rasa certified, jadi kau punya keyakinan untuk bawa kapal tu dah macam ada, and it's like komponen yang penting lah bagi kau untuk jadi untuk belajar jadi pilot ni, confident. Sebab kalau kau tak confident, benda-benda macam take off, landing semua, ada je orang yang macam takut. So penting lah pada aku. Betul. Kau macam Yas kan, aku tahu kau kebanyakan orang
cita-cita nak jadi pilot. Tapi aku tahu engkau, cita-cita engkau nak jadi pilot untuk sebuah company tu. No name mention. So maknanya beza tau. Beza cita-cita seseorang tu nak jadi pilot dengan cita-cita seseorang nak jadi pilot sebuah company ni. So Okey lah, kenapa terpaksa aku company tu? bongkarkan rahsia lah cita-cita aku dari kecil dekat semua orang dekat sini ya. Cita-cita aku masa nak kecil ialah untuk bekerja dengan national carrier dekat Malaysia dalam fleet Boeing 747 dan membuat landing di London. Itu cita-cita aku. Oh, tu memang betul very specific lah. Spesifik. Tapi masa dulu biasalah, tak tahu pilot, co-pilot macam mana. Kita nampak co-pilot ni lagi muda. Dulu kan kita boleh melawat cockpit dan sebagainya. Ni sebelum 2001 punya September 11 lah, isu teroris dan sebagainya tidak timbul pada tahun 90-an dan akhir 80-an. Di mana kalau kita nak tengok cockpit ke, selalunya kapten akan membenarkan lah budak-budak yang berminat ni nak tengok kan. Jadi kita selalu nampak kapten ni macam tua sikit dan terror. Lepas tu kanan tu macam muda lah, handsome. Lepas tu saya nak jadi macam dia lah, muka macam pelakon sikit. So bila saya tanya apa jawatan kapten ni, dia cakap saya co-pilot. So ada satu salah faham di situ di mana aku confuse co-pilot dan kapten. Aku ingat co-pilot ni akan jadi co-pilot sampai bila-bila, kapten memang bukan dilahirkan, diberi designation kapten sampai bila-bila ataupun dia dah start masuk terus jadi kapten. So masa darjah 3, ni cita-cita yang tadi first aku cakap tu lain. Tolak ke tepi dulu. Cita-cita yang lagi satu yang kelakar sikit berdasarkan kira ignorance, my own ignorance towards tak ada pendedahan kan tentang aviation ni. Aku cakap dekat cikgu, saya punya cita-cita nak jadi pembantu juruterbang ataupun co-pilot. Itu salah faham sendirilah. Dia pun sebagai orang awam pun tak tahu kan apa beza co-pilot, pilot dan captain, pilot betul dan first officer, second officer, benda macam tu. Sampai sekarang pun orang tak tahu. So for the first week tu, kita ni kan kita ada indoctrination kan. Maknanya kita berkenalan jalan-jalan KLIA kan. Tengok hangar macam mana, pergi tengok aircraft kan. Kita nama, lepas tu ambil buku dekat, ambil manual dekat ni, dekat tempat ambil manual, benda macam tu lah kan. So kita start, kita main ground school ni kita belajar lah, kita punya belajar jet performance kan. Sebab kita for the first time kita nak buat jet, nak bawa Boeing 737. Jet performance itu nama kursus yang sangat hebat, short course yang sangat hebat yang kita kena buat masa ground school. Apa tujuan jet transition course tu, Prof? Saya ingat aku lah, ini maklumat 15 tahun lepas lah. Dia just ajar perbezaan besar antara enjin jet dengan enjin kipas. Sebab kalau enjin jet ni, kalau kita punya otak lambat berfikir, dia dah tinggalkan kita. Itulah ada pepatah yang orang cakap lah, kapal dah jalan, otak tu tinggal lagi dekat atas landasan. Jadi kita kena belajar nak anticipate jet ni, dia punya karakteristik. Macam bila kita tolak tuas minyak tu, nak kena tunggu 2-3 saat untuk minyak naik, lepas tu nak kena tunggu lagi sikit untuk kapal jalan lagi laju. Jadi benda ni semua memang kena fikir di hadapan kapal lah. You kena otak kena ada pada depan kapal sentiasa. Itulah dia punya essence of the jet transition course. Betul. Kita nampak macam remeh je benda ni, jet transition course. Actually benda ni sangat penting dalam perubahan minda kadet penerbangan ya. Orang panggil kadet lah. Kira banyak yang fresh dari flying school. Kita rata-ratanya membawa prop ataupun kapal terbang propeller, kapal terbang kipas lah. Kemudian kita transfer masuk airline. Kalau kita diberi jet engine terus, kita kena ambil jet transition course tu. Anticipation tu penting. Kalau kita compare macam bawa kereta kan, kita tekan minyak, kereta terus jalan. So bagi flying school ni, kapal terbangnya kecil sedikit dan dia punya lag tu tiada. So boleh compare tu macam bawa kereta jugalah, tekan terus jalan. So kalau kita macam rasa macam hilang altitude, kita tolak kita punya tuas minyak ataupun throttle, kapal terbang kecil kita yang flying school tu, single engine akan terus menaik. Terus macam betul. Take off style. Jet ni satu benda yang berlainan. Dia punya stages, peringkat dia punya dalam dia mengeluarkan power tu, peringkat dia sangat kompleks lah kalau nak compare dengan kapal terbang prop. Jadi wujud satu benda yang dinamakan lag.
yang macam Prof cakap tadi, kita kena ada anticipation. Benda kursus yang jet transition ni rata-ratanya lebih kepada nak membiasakan kadet-kadet penerbangan untuk menerbangkan jet engine. Kalau tak ada kursus tu, saya rasa banyak ketinggalan juga orang ni, nak mengambil masa lama juga tu dalam mengenali kapal terbang tersebut. Ramai je yang sebelum kita punya sini-sini sebelum kita kan, yang mereka terus diorang tak pergi jet dulu, diorang pergi ke turboprop dulu kan, bawa Twin Otter atau Fokker 50. So diorang punya tak berlaku macam kejutan sangat untuk mereka tau. Dia macam upgrade sikit. Macam kita daripada propeller pump tiba-tiba jet. So tu perubahan yang besar tau kan, yang sangat besar. Yang mana that's why kelas tu penting lah kan, sebab kita kalau tak nanti kita macam lost juga lah. Setuju. Apa kelas yang perlu kita ambil masa ground school ni, Cap? Kita kena ambil performance exam. Maknanya kita performance exam ni bukan objektif, dia subjektif. Kita kena lukis, kena kira semualah. So ada exam kena pass. Tak ingat passing mark dia berapa. Performance ni adalah kita nak kira kebolehan kapal terbang tu terbang. Maknanya bila kapal terbang tu nak take off kan, dia ada satu takat, satu halaju yang bernama V1. Dan itu halaju tu kita kena buat keputusan sama ada nak teruskan take off kalau ada kecemasan ataupun berhenti. Jadi sebelum halaju tu kalau berlaku apa-apa je berhenti. Kalau selepas halaju tu apa-apa je, kapal terbang tu punya performance ataupun kebolehan sudah cukup power untuk dia terus naik ke atas. Dan bila kita dah naik atas tu baru kita settlekan lah dekat atas. Itulah dia kegunaan utama lah performance bila kita nak calculate kebolehan kapal tu dan calculate halaju-halaju yang perlu dilalui oleh kapal tu sebelum dia terbang. Dalam nak cerita performance ni mesti ramai orang luar tanya kan, ini bukan sama je ke? Kalau kapal terbang enjin dia sama, so mestilah laju dia sama masa nak take off tu. Apa dia punya faktor-faktor yang membezakan kira dia punya pemboleh ubah? Ada tak pemboleh ubah yang membezakan kelajuan-kelajuan yang disebutkan oleh Prof tadi tu? Ataupun kita sama je take off? Orang ramai bertanya begitu. Aku faham. Pertama sekali just very general lah. Dari kapal ke kapal halaju tu akan berubah. Tapi aku rasa soalan kau adalah dalam kapal yang sama tapi penerbangan yang berlainan, apakah pemboleh ubah tersebut? Pemboleh ubah katakan tu kita terbang adalah kapal yang kapal nama A lah dalam katakan Boeing 737. Kapal A yang sama ni kita terbang dari KL, kita dah kira dia punya semua kita punya kelajuan yang selamat dia lah. So kita dah kira dia punya decision speed yang tadi V1 tu untuk kita take off dengan selamat kan. Lepas tu kita dah dapat figure tersebut. Kenapa figure tersebut berubah? Katakan yang tadi KL ke Penang, bila dah sampai Penang kita nak take off balik ke KLIA tu, kenapa dia punya speed tu berubah? Aku ada ramai orang jugalah yang bertanya pasal tu, yang berminat jadi pilot tu. Apa faktor-faktor? Adakah speed dia sama ataupun ada faktor lain tak yang membezakan speed dia tu? Faktor utama yang aku boleh fikirlah daripada KL ke Penang dan Penang ke KL, apa yang berubah? Cuaca dekat Penang tak sama dengan KL. Jadi bila angin tu dan halaju angin tu berubah, yang itu akan mengubah halaju juga. Lagi satu berat minyak daripada Penang ke KL tak sama sangat lah dengan minyak dari KL ke Penang. Penumpang, kargo itu semua dah masuk kira kan. Jadi berat dengan cuaca ni akan memainkan peranan utama lah dengan mengubah halaju-halaju yang ada daripada satu tempat ke tempat yang lain. Setuju. Kita orang diberi satu carta yang dulu namanya specific take-off charts lah, spec chart orang panggil. Dia merangkumi setiap airport yang syarikat mana-mana airline yang terbang tu, destination dia akan ada rekod dan data-data airport tersebut yang kita simpan dalam cockpit kita lah, dalam deck penerbangan. So dari sana mungkin kalau lebih jelas, kalau kita boleh tengok dia punya spec chart tu, kita ada row tu dinamakan mungkin berdasarkan outside air temperature ataupun kira suhu di luar dia lah berapa dekat airport tu. Lepas tu kita kena match up kan dengan berapa kelajuan angin faktor luar dekat cuaca tu.
adakah ia tailwind ataupun adakah ia headwind. Itu juga membezakan kelajuan-kelajuan yang dipilih dalam penerbangan tu untuk melakukan take off yang selamat. Lepas tu faktor yang seterusnya mungkin berat kapal terbang tersebut. Dalam dari segi kita kemajuan dan perkembangan industri aviation, ramai orang mestilah nak jaga kehidupan enjin dia ataupun nak memanjangkan enjin lifespan mereka. So berdasarkan mungkin kapal tu ringan daripada sepatutnya, dia boleh mengubahkan thrust tu kepada variable yang lain untuk mengurangkan thrust kalau kapal terbang tu ringan. Jadi chart yang kita cakap tadi, specific take off chart tu penting untuk kita kira nak buat take off. Jadi untuk cadet, trainee, siapa yang baru belajar, yang dalam ground school tersebut, dalam subjek performance, kita belajar macam mana nak kira benda tersebut. Sebab salah kira benda itu boleh mengakibatkan kemalangan. Ada dah terjadi dekat airline-airline lain, mungkin di Amerika Syarikat ke mana ke, di mana mereka pernah tengok tak gambar-gambar, korang tengok gambar tail strike, kira langgar dia punya ekor tu kat darat. Itu sebab, salah satu sebab dia salah kira speed yang kita sembang tadi tu. Sekarang dia salah kira, tak silap aku 100 ton kot, dia salah kira. Jadi bila dia punya halaju tu dah berubah sampai bila halaju patutnya kau tarik, kapal tu naik, tapi kapal tu tak naik-naik sebab kau kalau salah kira berat. Lepas tu kena tail strike. Last kali performance pemboleh ubah yang terakhir yang aku nak cakap adalah pencemaran yang ada di atas landasan. Sama ada basah sebab hujan ataupun hujan lebat sampai ada air bertakung ataupun ada salji. Jadi benda-benda yang mencemar atas landasan ni akan mengubah kau punya halaju menjadi lebih rendah lah sebab engkau sekarang ni dah licin. Jadi kau kena ada lagi banyak landasan untuk berhenti. Jadi halaju yang dibenarkan untuk berhentikan kapal diturunkan sedikit. Okay. Faham. Dan juga yang lupa kita ambil juga loading Kita buat juga loading. Tu ada performance lain lah. Ada performance loading apa kan? Tu? Loading apa tu? You mean manual load sheet? Ini subjek yang berbeza. Subjek lain. Berbeza tak sekali subjek lain. Ini subjek ni sebab yang aku ingat dia punya cikgu dia lain lah yang ajar benda tu. Okay. So subjek tu maknanya kita kena kira macam mana passenger, berapa berat passenger, berapa berat kargo, dan kita kena cari kat mana dia punya center of gravity kan, benda-benda macam tu. Dan actually benda tu kita buat masa tu je lah kan, lepas-lepas tu mana kita buat dah sebab ada orang yang buat kan masa kita dah kerja, melainkan low cost company, betul tak? Lagi satu station yang dipanggil offline certification, di mana khas macam kau buat one off ke tempat tu tak ada staff yang daripada syarikat kita. Yang tu kau kena buat sendiri lah. Waktu tu lah kita akan gunakan ilmu tu lah, ilmu kita belajar. Ini ada exam kan, kita kena pass juga. Kalau ingat lah. Yang tadi Cap cakap pasal load sheet tu, yang merupakan satu subjek yang berbeza dengan performance. Dia tidak sama subjek dia, tapi apa yang kita buat, yang kita tulis satu-satu dalam borang tersebut amat penting. Sebab bila kita dah dapat figure-figure yang kita dapat hasilkan tersebut, iaitu actual take off weight, actual zero fuel weight, maknanya kira berat kapal terbang tanpa minyak, dan lepas kita tambah minyak tu kita dah jadi berat total kapal terbang. Figure tersebut penting untuk yang kita cakap tadi dalam kelas performance, untuk mengira. So dia kira performance bergantung kepada load sheet juga, yang subjek yang kita tulis-tulis tu lah tersebut. Dia saling kait mengait. Saling berkaitan, saling kait mengait antara satu sama lain. Cumanya aku ingat load sheet ni co-pilot tahu, tapi captain betul-betul kena tahulah sebab captain yang akan check, dia akan sign normally load sheet ni. So captain memang kena tahu nak check apalah. Yang benda tu akan diajar dalam course captain lah, betul tak? Okay, nak bagi rating load sheet 1 ke 5, susah dia macam mana? Load sheet rating untuk apa? Untuk nak buat ke nak check? Kesusahan lah, sebab topik kita ni susah ke pasal training pilot ni? Kita go to load sheet, berapa rating susah dia tu? Kalau kau tahu matematik moden, aku bagi Cap bagi 3, aku bagi 2 je. Especially bila kau
tengah belajar tu lah. Bila kau dah lama kerja, kau dah lama tak buat, dia punya kesusahan tu makin menaik. Tapi bila kita cerita susah sangat ke nak belajar benda tu, 2 hingga 3 lah. Kalau Kalau performance, 1 paling apa? senang, 5 paling susah, kira load sheet ni aku dengan Prof agree yang dia tak susah sangat, mungkin 2/5 lah dia punya kesusahan. Cap kata berapa tadi? 3. 3/5, lebih kurang je lah. Okey, kita ke performance. Apa korang punya verdict pasal kelas performance tersebut, susah ke tidak, per 5? Aku tak 4 sebab ramai fail tau. Kan Prof ingat? Betul, ramai fail pasal aku banyak tak ada graph. Tapi aku tengah conflate, tercampur 2 memori sebab waktu zaman sekolah terbang pun ada juga performance. Yang itu memang susah. Yang dalam airline ni mungkinlah susah juga. So aku boleh bagi 3 lah. Dan diingatkan sebab orang yang tanya susah sangat ke ni dalam masa sekarang. Benda-benda ni banyak dah diganti dengan app elektronik. Jadi tak perlulah risau-risau sangat. Untung ada orang sana. Betul. Untunglah. Alhamdulillah rezeki generasi sekarang kalau nak mengambil bahagian latihan penerbangan ni, insya-Allah training akan menjadi lagi susah berbanding dengan apa yang kita bertiga bercerita ni lah, 15 tahun punya pengalaman dulu. Lepas tu kita kena CBT maksud dia computer based training. Senang cerita kita belajar pasal aircraft tu, ni tak ada kaitan dengan company procedure ke apa tau. CBT ni memang mata-mata nak belajar pasal sistem aircraft tapi dalam bentuk komputer dan ada video, ada kita tekan button dalam video tu, kita boleh interact lah dengan video yang dia tunjuk tu, ada quiz. So senang cerita dia belajar kita secara mendalam pasal sistem. Jadi instead of kita baca buku, kita tengok video je, kita kena klik dia punya tajuk, dia punya apa explanation dia, video semua tu. Dah habis semua tu kan, baru kita buat exam bertulis lah, objektif. Beza CBT dulu dengan sekarang lah. Sekarang boleh buat kat rumah je kan, online. Kalau tak dulu memang kena pergi bilik. Aku ingat ada tingkat 2 ke apa, dalam tu ada bilik gelap. Lepas tu pakai headphone macam ni, dengar klik daripada pagi sampai petang, sepanjang minggu ke apa dah. Naik tepu lah juga. Kejap-kejap keluar pergi isap rokok kat tepi tangga tu. Kejap-kejap turun bawah pergi makan dekat kantin. Stres lah Prof masa tengah buat tu. Macam mana pengalaman dia? Nak kata stres tu tak ada, sebab tak ada pun orang ada jenguk atas bahu kita marah ke apa. Tapi kalau nak dari segi stamina otak, waktu ni lah memang teruji. Sebab dia memang jumlah maklumat yang banyak dalam masa yang agak singkat. Memang aku balik je terus tidur. Penat. So, dia penat sebab fikir banyak sangat. Bukan sebab physically, bukan sebab physical kan. Itulah. Itulah. Dah sejuk tempat tu. Kan, gelap, sejuk, pakai jaket. Sejuk gila, macam duduk overseas. Bagi aku pengalaman tu barulah CBT tu. Computer based training was something new to many of us. Aku rasa tak ada siapa antara kita yang pernah buat benda training seumpama ni sebelum yang masa kita buat tu kan. So tu first time lah. So first time di mana selalu kita dah pergi kelas kan. Ini kelas kita dalam the so called kelas ni kira dalam bilik yang gelap. Melayu yang Melayu lama dia kata macam guru dengan syaitan juga lah, sebab tak ada guru yang betul kan. Dari segi tu mungkin betul sebab kita tak ada cikgu nak ajar dekat papan putih macam mana atau papan hitam, tak ada instructor. Jadi kita belajar dengan modul-modul yang dipersembahkan dalam software dalam komputer tu. Setiap kadet diberi headphone, mouse. CBT tersebut ada satu lagi benda yang menarik dari segi pendidikan yang aku pertama kali lalui, iaitu dalam bilik gelap tersebut tiada cikgu berbentuk manusia dan kita boleh kira fleksibel dalam masa kita nak belajar tu. Kita boleh study setengah jam, lepas tu keluar melepak 3 jam lepas tu dan kembali belajar at our own pace, mengikut rentak masing-masing. Of course, kita datang sebagai satu batch, ada dalam 15-16 orang, sometimes ada satu batch tu 20 orang. Mestilah seorang tak larat tu, dia tak nak tengok kawan dia lain tu rajin sangat kan, dia akan paksa orang lain, jomlah apa rajin sangat ni, jomlah kita rokok dulu dan sebagainya. So ada pengaruh peer pressure di situ jugalah.
Ended up kalau kita tak pandai uruskan kita punya pembelajaran sendiri secara fleksibel tersebut, kita mungkin akan end up keluar bilik tu as in kita berehat. Mungkin kalau 8 to 5 8 pagi ke 5 petang tu mungkin berapa jam tu? 9 jam dan 9 jam tu mungkin kita belajar 3 jam aja. Sebab yang lain kita melepak saja. Tak ada siapa akan check kita. Yang nak check kita sebenarnya ialah ujian type-tag tersebut. Lepas kita dah habis kursus tersebut, dia adalah rekod kita dah tengok benda tu ke tidak, dan kalau kita fail type-tag tu maknanya kita tak tengok betul-betul lah kita punya CBT test tu. Setuju tak korang? Yang selalu kedengaran kalau kita tengah buat kan, bahkan kedengaran lah suara-suara sakak lu yang tu. Bahasa Melayu apa makna tu? Bahasa Melayu. Isap rokok dahulu. Isap rokok dahulu. Yalah kan. Jadi suara-suara tu macam mengajak kita lah kan untuk kita nak stop lah kejap. Jomlah kita pergi isap rokok ke pergi minum dulu kan. Lepas tu nanti end up borak sampai sejam misalnya, sebab lah time tak ada time, tapi cumanya tak masuk lah ilmu tu kan. Lepas tu kita ada kita punya yang kita kata kertas, dia kata hari ni kena cover topik ni, kena habiskan topik ni, hari kedua tak habiskan topik ni, macam tu kan. So mungkin kita habiskan topik tu tapi sebenarnya masuk tak banyak kan, betul tak? So lagi satu, CBT ni kau kalau nak skip kau boleh tekan-tekan je, kau tak ada dengar pun, kau tekan sikit lepas tu kau tekan space ke escape ke, lepas tu pun dah habis satu page. Mengelat lah. Tapi adalah sekiranya ada cara dia, kalau sekiranya kita termengelat ataupun kita banyak terskip masa CBT tu, balik rumah bukalah baca buku manual tu. Maknanya supaya nak preparation untuk type tag tu. Yang penting type tag tu kita tahulah nak jawab apa. Bagi aku rela tengok CBT tu lagi lah daripada manual, sebab manual tersebut sangatlah tebal. Masya Allah, bila tengok manual tu kita tak biasa tengok ensiklopedia yang besar-besar ni sebelum kita masuk dunia penerbangan. So first time kita tengok volume 2 tu, kalau Boeing 737 volume 2 tu sangatlah tebal. Macam mana kita nak hafal semua tu bila nak tengok. Jadi ada orang mungkin prefer baca buku yang dalam bentuk teks di rumah, dan di training center aku prefer di training center itself lah menonton video-video tutorial CBT tersebut. Dia ada perbezaan sikit, negligible difference between the module in CBT dengan buku. Terma-terma pun mungkin ada beza sikit-sikit, tapi tak banyak lah, tak menyebabkan kita fail lah kalau kita baca hanya salah satu daripada medium tersebut. Kalau ada contradiction kita ikut mana? Kalau ada kontra mestilah buku menang. Tapi aku rasa jarang lah ada kontra. Aku pun seingat aku kalau aku belajar yang CBT tu, soalan dalam type tag tu tak pernah ada konflik dengan buku. Kalau ada, itu adalah sesuatu yang perlu diketengahkan pada tukang buat test tu. Tukang buat, yes. Lagi satu footnote lah aku nak komen dekat CBT ni, sebab sekarang ni memang tadi Yas kata fleksibel, boleh buat bila-bila, tapi sekarang ni memang dah ada syarikat yang buat CBT berdasarkan pengajian jarak jauh. Jadi kau buka je laptop, ada internet browser, boleh buat CBT kat rumah. Pakailah apa nak. Lepas tu setan yang menggoda bukan kawan tapi ahli keluarga yang ada kat rumah, ajak tu bawalah, makanlah, apalah. Jadi lagi fleksibel, lagi bagus. Tapi bagus lah dengan teknologi kan. Dia macam menjimatkan tenaga syarikat tu lah kan. Sebab tak payah nak provide tempat untuk nak buat CBT tu. Nak bayar aircon lagi, komputer lagi kan. Bagus lah juga kan. Dah boleh buat sendiri. Yang lepas kita dah habis buat semua CBT ni, kita akan mempunyai exam dalam bentuk komputer juga kan, type tag test tu. Type tag ni untuk sistem. Sistem ni ada soalan dia tanya kita pasal sistem Boeing 737-400. So kita kena jawab lah. Tu pun ada passing mark pun tinggi juga, passing mark dia tak ingat. Ada yang fail. So siapa yang fail kena ambil dia sekali lah sampai pass. Susahnya benda tu, ada description tak pasal tahap kesusahan, ataupun kau nak bagi rating aja tentang type tag test? Dia susah kalau kau tak study, susah lah. Actually kau study sebenarnya dia masuk apa yang kau study. Kau dah tahu nak study apa sebenarnya. Kau dah ada orang dah bagi tahu hint-hint nak masuk apa. So
Yelah kan. Betul lah. Hin-hin ni kan dia tangkap kau macam sebuah patokan ular, tahu tak? So kau rasa bila kau dah kena patok ni memang kau dapatlah jawapan dengan senang. Saya suka term patokan ular tersebut sebab aku pakai patokan ular tu sampai sekarang lagi. Dia punya perumpamaan tersebut. Dahsyat betul lah. Dahsyat lah. Dahsyat patokan ular tu. Betul. Masih ada kesan lagi sehingga kini. Sini So, dekat training guide, ingat tak training guide yang file tu, training file. Kita dah complete, nanti sign kan. Dia punya trainer akan sign nanti. So once kita dah buat exam tu, kita layak lah, kalau kita pass, layak lah kita untuk start simulator. Tapi sebelum start simulator, dia suruh kita buat observation flight dulu, betul? Satu sebelum sim, satu sebelum training. 15 campur 15. Ingat? 15 campur 15. So 15 sektor ke 30 campur 30. So, aku tak ingat. Okay, so sama-sama. Observation flight ni yang paling pada aku yang the first time lah kita go out in the real world, the real aircraft, the real world. Maknanya sebelum tu kita kita ground school macam dekat ikut company lah. Kat company kita dulu kita pakai t-shirt kemeja dengan seluar slack. So kita tak pakai uniform yang kita baru dapat, tak pakai kan. Kita dapat uniform baru kan, tak pakai, tak sentuh lagi. Once kita buat observation flight ni, first time kita akan pakai uniform kita dengan wing semua lah kan. So pada peringkat kita buat the first observation flight ni, atau kita panggil SNY yang bermaksud supernumerary kan. Supernumerary apa? Betul. Supernumerary lah. Supernumerary. Betul lah. And then kita first time kita, so kita maknanya kita jadi observer. Kita duduk dekat jump seat. Kalau kepada siapa yang tak tahu jump seat ni belakang seat pilot ada seat dalam cockpit tu, seat kecil tu lah jump seat. So dalam 737 ni sangat kecil. Jump seat tu kita kena lipat. Kalau kita nak keluar masuk, kita kena lipat jump seat tu, ada ruang. Once kita turunkan jump seat tu, tak ada ruang nak lalu dekat cockpit tu sebab kecilnya cockpit 737 ni lah. So for the first time kita kena deal dengan dunia airlines lah. Maknanya dari segi nak check in kat mana, nak letak bag kat mana, nak apa kita buat, kita observe macam mana pilot bekerja. Tapi kita as part of that lah. Tapi operations dari segi company punya procedure, dari segi apa yang company nak, daripada segi kita interact dengan controller, dengan tower semua tu, situlah kita baru first time kita tengok depan mata kita tau. Sebenarnya technically kita punya knowledge maybe mungkin 90 ke 100% dari segi sistem knowledge. Kita nampak butang-butang yang dalam cockpit tu. Kalau betul-betul belajar, kita tahu apa semua tu. Kita dah lepas, kita dah kira lulus dengan berjayanya dalam type tech test. So sistem knowledge kita sepatutnya tip top lah sepatutnya. Jadi walaupun kita punya sistem knowledge tip top, kita dah tengok yang buku tebal tu, kita dah lalu CBT, computer based training, kita dah pass sistem exam. Tapi sebenarnya korang juga mungkin boleh bersetuju dengan yakinnya bila aku cakap yang kita agak lost bila sampai dekat sana dalam cockpit, despite having known most of the system in the aircraft. Why? Kenapa kita tak tahu? Kenapa kita blur? Sebab kita tak berapa biasa dengan SOP. Macam orang sekarang dekat Malaysia, SOP famous kan, Standard Operating Procedure. So kita dah tahu sistem, tapi kita tak berapa mahir lagi pasal dia punya prosedur. Jadi observation flight adalah platform yang sesuai untuk kita melihat bagaimana senior-senior kita, juruterbang yang di depan kita ni, yang kita tengah observe ni, melakukan operasi penerbangan secara standard, secara piawaian. So apa yang dalam buku yang sepatutnya ada, bukan buku sistem, buku yang SOP tu, iaitu buku yang berbeza. Buku SOP tu diterjemahkan kepada apa yang pilot-pilot yang depan kita yang senior ni tengah tekan, tengah tukar butang dan tersebut, terjemahan dia di sana. Jadi ini pengalaman pertama kita lah, sebab tu kita rasa lost sikit.
Sebab yang kita mahir ni, so-called mahir ni lah dalam segi sistem. Tapi apa yang berlaku yang orang nak kita observe dalam tu bukan sistem, tetapi dia punya practicality, apa yang amali yang kita boleh buat dalam tu. Kalau Prof nak tambah dalam observation, apa elemen lain? Betul lah, just to bagi sebuah rumusan, bila masuk buat observation flight tu, memang macam Cap cakap, kita observe apa yang orang lain buat dan kita akan sedar yang dunia penerbangan ni lagi besar daripada sekadar sistem kapal terbang. Jadi perjalanan kita nak check in, masuk airport, nak buat paperwork semua, itulah yang kita observe. Dan benda yang sama akan berlaku daripada pengalaman aku lah, daripada CBT lagi. Dia akan jadi macam overload. Banyak sangat benda yang kita nak observe, banyak sangat benda kita nak take in. Balik je daripada flight, boom, tumbang. Tak tahulah pasal penat. Tapi sekarang ni dah tahulah yang penat tu apa, otak. Memang dah penat sebab menyerap banyak sangat benda. See. Betul, kalau di flying school kita banyak penat sebab physical aspect of flying semua. Yang masa kita dah masuk airline sampai ke peringkat tersebut, ia lebih kepada penat otak untuk figure out apa di sekeliling kita, untuk menambahkan situational awareness kita lah, kita punya kepekaan terhadap situasi di luar. Benda ni bagi aku dia punya lompatan, leap dia tu sangat besar. Apa yang kita belajar semua teori ni, bila masuk kat practical kita tengok totally different, macam berbeza. Dan ia mengambil masa mungkin berbeza untuk orang-orang lain, tapi untuk aku memerlukan masa lama untuk familiarize ataupun membiasakan diri dengan keadaan environment dunia airline sebenar. So observation ni lah, macam aku cakap tadi, platform di mana kita menyesuaikan diri. Dan untuk aku sendiri personally, memang sektor-sektor yang diberi tu nampak macam banyak flight kita kena observe, kena ikut pilot-pilot lain, tapi itu semua bagi aku necessary lah, kira patut dilakukan lah. Aku dulu sebenarnya aku tak tahu SOP tu kena hafal masa peringkat cadet kan, sebab tak ada orang nak guide. Aku pun maybe tak tanya ke apa. Aku tak expect sebenarnya kita kena hafal satu-satu tu step tu tau. Aku ingat benda tu macam kat flying school kan, kita kena read and do kan. Checklist tu kan, baca checklist sambil kita buat kan. Kita tak diajar untuk hafal SOP tu. So itulah and then benda tu sepatutnya kita hafal sebelum kita start observation flight tu. So supaya kita tahu diorang ikut SOP. So kita mungkin try hafal, tapi on that day kita akan buka buku lah sambil tengok diorang buat tu, sambil tengok pilot ni buat SOP diorang, make sure sama lah. Jadi cabaran kat situ, kalau kau tak put effort nak hafal sebelum, kau jadi lost lah sebab kau ketinggalan kan. Kalau kau hafal, kau tahu dia buat ikut SOP ke tak kan, betul tak? So, bila kau cakap pasal tadi ambil buku tu, cabaran lagi satu is kapal tu sempit dalam kokpit tu. Kalau kita bawa satu buku yang hard copy tu sangat susah untuk buat. Idea ni tak datang dari aku, hanya datang daripada rakan dalam batch sendiri. Dia kira suggestkan kita macam mengeluarkan cebisan-cebisan paper yang hanya berkaitan dengan SOP saja, SOP spesifik. So when you enter the cockpit ni, kita macam ada this yang ring yang kita boleh masuk, yang bind tu kan, kita bindkan together. Mungkin akan jadi dalam 20 muka surat, dan aku melakukan perkara tersebut lah, bawa this small pieces of paper masuk dalam cockpit. I tell you, benda tu still tak membantu. Benda tu still culture shock bagi aku. Culture shock kan. And then kita faham waktu tu tak ada tablet iPad semua tak wujud lagi waktu tu. Benda-benda macam tu. Betul. And then it's not legal pun. Kalau kita pakai tu kena marah lah dengan captain atau instructor. Kan, sebab benda tu baru nak up dah bawa iPad. Kan. Tak wujud lagi iPad kan. Tak kan. iPad wujud masa kita dekat Airbus few years after. Lepas tu jadi kena bawa buku bag, dalam bag tu ada buku-buku manual semua berat kan. And then dalam kokpit tu kecil, kena letak bawah seat kita. Maknanya kita kena duduk atas buku-buku tu. iPad hanya ada mungkin beberapa tahun selepas tu. Tapi ingatkah korang yang iPhone pun sebenarnya tak wujud masa kita cadet. iPhone hanya wujud maybe bulan January 2007. Betul. Aku ingat tu sebab aku dah habis lah training masa kau tu. beli? Aku beli iPhone 2G dekat Taiwan. Main game game garage tu. Kereta, parking kereta tu.
Parking kereta untuk susun Sokoban kereta. lah, Sokoban. I see. And Sorry then to yang interrupt, ingat sambung. waktu tu yelah sebab aku tak hafal SOP and aku tak tahu apa benda diorang buat sebenarnya. Aku nak fokus benda-benda tak apa-apa. Benda-benda yang macam tak ada kaitan SOP pun. Macam dia buka cockpit door. Benda-benda macam tu. I don't know what I don't know. Betul? I didn't know what I didn't know. So actually habis 15 tu pun aku sebenarnya kita orang start simulator. Aku sebenarnya start simulator tu pun lost lagi lah walaupun dah buat observation flight. Tu macam which is tak tahu bantu ke tak sebenarnya. Yang aku ingat lah masa observation flight tu menu-menu yang sedap lah dalam kapal. Ini first time aku didedahkan dengan makanan betul. Di kapal. So satu flight tu mungkin kita boleh bagi gambaran. Satu hari tu bukan kita pergi satu flight saja. Satu hari tu bila kita pergi ke KLIA kita ada terbang macam 4 kali. Pada observation flight yang pertama aku mungkin flight pertama tu pergi Bangkok, lepas tu balik ke KL, lepas tu KL pergi ke mungkin Kota Baru, lepas tu balik ke KL balik. Jadi permulaan dunia penerbangan ni aku makan 4 sektor. Dalam 4 flight tersebut sama kita di offer makanan dan bila kita di offer setiap kali di offer kita makan juga. Kita ingat habis kena makan. Tau semua. Habis licin semua, roti habis, appetizer habis. Jakun. Orang tak biasa kan bila dapat makanan kapal ni habis licin 4. Kira satu hari tu 4 set makanan kita makan. Kalau Mac Value Meal tu 4 Mac Value Meal kita makan. Lebih kurang macam tu lah. Sedap. Yelah sebab selalu kalau kita jadi passenger sebelum ni kan, macam dapat makan satu meal kan, macam tak puas nak makan lagi tapi tak boleh kan. This time boleh minta unlimited kan. Memang minta kan. Siap minta tambah pun boleh kalau nak bagi. Memang best lah. Imat gila lah. Free lah tu. Gaji 800, makan je lah kan. Makan free. Betul lah. Sebab tu lah actually kita tak rasa sangat kan. Bila kita sebab tu kita tak rasa sangat. Sebab gaji hanya 800. Tapi kita banyak fly time tu. Dan makanan semua kira dijaga lah. Kira tak perlu risau lah masa tu. Sebab kalau kita bekerja dalam flight tu, buat observation kita akan makan dalam flight tu. So dah under control benda tu. Yep, betul. Yang tak under control ni lah lemak. Tu dah out of control lah tu. Tu lah sebab aku pasal banyak kita naik berat waktu tu lah kan. Memang tu. First time kita jumpa makanan best kan. Lepas tu jadi pentingnya observation flight tu sebab nak preparation kita untuk nak buat simulator. So bila kita nampak the airline pilot fly macam mana, kita boleh, bila kita start simulator tu kita boleh gunakanlah apa benda yang kita nampak tu. Simulator tu ikutlah kita dapat instructor macam mana. Setengah instructor expect kita dah terror. First session dah terror kan, which is tak mustahil lah sebenarnya kan. Tapi pada dia kita dah buat CBT, kita dah tengok the real pilot in action. Takkanlah kau tak boleh nak buat macam tu kan. Tapi actually tak, sebenarnya kita still lost lagi. Tapi alhamdulillah aku dapat instructor yang baik. So for the first few sessions fokus on SOP je lah. Simulator sebenarnya terbagi kepada beberapa kategori. The first one is actually FMST. FMST tu kira training untuk kita practice FMS, Flight Management System, iaitu pun Flight Management Computer yang ada dalam flight tu. Masa seingat aku ada 2 session pasal FMST. Ia diajarkan dengan detail oleh simulator trainer yang bukan seorang pilot. Kalau korang masih ingat, Mr. Ang dia mengajar kami dan Abang Saleh dulu ajar kita juga benda ni, Salihuddin. Dia ajar ni 2 session secara detail apa page ni satu persatu, sebab dia punya komputer yang dalam kapal terbang tu yang pilot set up sebelum flight apa semua, nama dia FMC, Flight Management Computer. Kalau kita tak reti benda tu, kalau kita tak mahir benda tu, akan ada banyak masalah nanti. Kita bukan zaman di mana kita terus pakai ni semua.
Semua flight berdasarkan daripada planning yang betul, dan planning betul terletak pada apa yang kita set up dalam komputer tersebut. Jadi trainer yang berpengalaman telah mengajar kami macam mana nak set up secara spesifik dan detail. Katakan satu sektor tu, dia cover semua sekali dalam sektor tu. Jadi ia tak dibuat di simulator yang kita tengok dalam bangunan training tu. Kita hanya buat di macam mock-up, macam olok-olok punya cockpit setup lah yang ada komputer tersebut. So lepas FMS, itu nama dia FMST. Lepas FMST itulah baru session di mana trainer kita terdiri daripada pilot yang sebenar. Maknanya kapten-kapten yang sememangnya terbang ataupun dia memang ada rating kapal terbang tersebut, iaitu Boeing 737 siri 400 lah dalam kita punya experience ni. Tu memang tempat banyak kadet-kadet datang untuk berlatih SOP, sebab walaupun dia switch tu, walaupun bila kita toggle naik turun tak ada sebarang kesan, yang kita nak hafal SOP tu kedudukan switch tu. Jadi bila kita berada dekat dalam kokpit olok-olok tu, walaupun kita main-main aja apa yang ada, dia membantu kita menghafal SOP bila kita masuk simulator. Betul. Tepat sekali. So nampaklah kalau aku boleh bagi tips lah dekat sesiapa yang melalui training, mungkin nama dia pun dah tak sama dah sekarang kot, tapi dia punya format dia mungkin ada sedikit similarity lah. Jadi apa yang aku boleh suggest dalam fasa sebegini, mungkin kita boleh tanya kawan-kawan kita yang telah melakukan sesi tersebut dulu. Kalau ada antara kita yang dah buat, macam batchmate kita yang dah buat, kita call dia, tanya dia, kalau boleh pergi rumah dia, minta dia ajar. Dan kalau boleh lagi, tempat yang Prof cakap tu, the mock-up room tu, kita pergi dengan dia, practice the button together dengan dia. Sebab dia baru buat benda tu kan. So benda ni, yalah, tak akan menyebabkan kau tak kena marah dalam simulator, sebab walaupun kau prepare macam mana pun, mesti ada benda yang kau terlupa dan tertinggal memandang kau masih baru dalam airline kan. Tapi setidak-tidaknya, kita punya persiapan tu, kita bina kita punya keyakinan sikit lah. Lepas orang dah ajar, mungkin kita rasa lebih yakin untuk kita manipulasikan switch-switch tersebut dan membuat SOP kita, fixed base dan simulator. Ada yang tak familiar apa beza fixed base simulator dengan full flight simulator. Fixed base simulator ni, simulator yang ada tu tak bergerak. Maknanya tak ada motion lah. Maknanya bila kita fly tu, screen je bergerak depan tu. Mana tak rasa lah, landing pun tak rasa lah gegar ke apa. So masa awal-awal peringkat tu berapa kali lah fixed base? Mungkin 4-5 kot. Tapi nak cakap kat sini lah, dia sebab dia fixed base, dia tak ada motion, adalah kerana exercise, latihan-latihan yang berkait dengan handling tu belum lagi. Dia lebih kepada procedure. Jadi dia tak banyak sangat nak tengok macam mana kau kendalikan kapal tu, sebab tak ada nilai bila dia kau buat macam tu tapi tak ada motion. Instructor sebenarnya tak nak tengok kita hebat sangat, cuma nak tahu kita punya preparation, kita punya kerajinan dan preparation kita untuk satu session lah sebenarnya. Dia bukannya, dia tahu kita baru kan, tapi nak tengoklah kita ni memang bersungguh nak belajar, bersungguh nak prepare untuk jadi pilot kan. Betul. Dan satu kritikan juga terhadap mungkin kita punya masyarakat lah. Kita punya sistem pembelajaran kita ni exam centric kan. Kena jawab A, B, C semua, dan kalau pandai dapat A, lepas tu siapa yang dapat straight A akan dipuji. Tapi apa garanti pelajar-pelajar tersebut lepas dia dah dapat straight A tu, dia masih ingat apa yang dia jawab? Dia boleh jawab soalan, tapi adakah dia ingat konsep-konsep tersebut? Jadi itu benda yang susah untuk diperbaiki sebenarnya. Kalau kita nak kritik senang lah, tapi nak ubah pendidikan tu susah. So jadi mentaliti yang sama, budak-budak macam kita yang kira belasan tahun ni masuk ke dunia penerbangan ni, kita masuk dengan mentaliti yang sama. Kita ingat benda ni akan jadi exam centric. Sebenarnya kurang tepat. Kita dah masuk dunia pekerjaan. Kita salah anggap yang bila kita dah masuk simulator ni, alamak instructor ni mesti nak kita perfect dan sebagainya. Sebenarnya mereka telah, saya dikabarkan yang mereka mempunyai rating instructor dan telah diberi modul di mana mereka mahu melihat kadet-kadet ataupun trainee-trainee seperti kita ni nak improve dari semasa ke semasa. Dia lebih kepada coaching dan motivating, walaupun ada unsur-unsur
macam mana, punitive sikit lah. Kita akan diambil tindakan kalau kita salah buat itu dan ini, dan mungkin teguran yang keras diberi semua. Tapi kita tidak akan terus dibuang company kalau kita buat simulator session tu secara lemah lah. Kira kalau kita katakan kita tak perform, prestasi kita buruk simulator tu, tak bermakna kita kena buang company terus. Ini bukan macam fail exam, tak boleh. Kira kita tak boleh lepas. Macam tu. So ini macam ongoing training process lah dalam simulator. Yang tadi Cap dengan Prof cakap ada sesi yang banyak dalam fixed base, dan simulator session pun lebih 15 session kan. Jadi kita gunakan ruang tu untuk improve. Cakap sebenarnya senang lah. Masa dulu pun aku pun kira struggle dalam peringkat ni. Peringkat ni antara peringkat yang susah, dan community pilot boleh bersetuju lah peringkat ni antara peringkat yang tersusah. Iaitu masa peringkat initial baru nak join airline, simulator session, dan later kita akan explain pasal line training juga. Setuju tak korang? Ni antara paling susah. Sebab waktu ni kita didedahkan dengan all the worst case scenario yang boleh terjadi dalam sebuah penerbangan. Maknanya dalam syllabus tu kan, dia akan bagi syllabus untuk setiap session. Syllabus ni sampai tahap dia bagi kita failure yang melampau, yang kira kalau real life nak happen benda tu unlikely, tapi dibagi jugalah. Kan, contoh, so dalam simulator ni dia akan bagi kita failure yang macam boleh dikatakan agak melampau kan. Kalau kita dengar engine failure tu kan, sebenarnya engine failure tu kalau dalam simulator sebenarnya benda yang normal, benda yang tak terlalu dahsyat. Dia sebenarnya ada yang lagi dahsyat. Misalnya hilang semua enjin tu hilang power, dan kita kena glide atas runway, tak ada power kan, without engine punya thrust. Lepas tu kita kena ada tu kerosakan flight control, yang mana kita lost handling, hydraulic rosak misalnya. Benda macam tu lagi bahaya sebenarnya daripada engine failure. Dan benda tu semua diberi masa simulator tu, sampai tahap ada yang kadang-kadang kita crash dalam tu. Tapi tak apalah, it's a learning phase. So memang expect lah kita nak buat kesilapan, tapi tak apalah, buat kesilapan sepuas-puas yang buat waktu tu, asalkan in real life jangan buat kesilapan tu dalam real flight. Dalam buat kesilapan dalam simulator tu, kita terima makian dan marahan jugalah. Dan itu adalah satu proses lah untuk kita belajar. Yep, betul. Emergency yang lain lah yang diorang tak cover lagi, yang aku nak ketengahkan, just nak bagi maklumat pada penonton. Emergency descent, rapid decompression ataupun kehilangan tekanan yang berlaku secara tiba-tiba dalam kapal terbang yang memerlukan kita pakai oksigen. Kat belakang pakai oksigen, kat depan pun pakai oksigen juga. Ada lagi kes asap dalam kokpit sampai tak nampak macam mana kita nak hilangkan asap tu, dan struktur senarai semak yang kita gunakan waktu asap tu dah berbeza. Sebab sekarang ni kita punya checklist nak buka, nak baca, kalau dalam teks biasa kecil, tapi untuk asap besar dan bold dia punya teks. Itu adalah khas sebab waktu asap susah nak baca. Kehilangan semua sistem elektrik, kehilangan semua sistem hidraulik, pembukaan kapal terbang yang degil yang menyusahkan kita untuk mengawal kapal terbang, kebocoran minyak, banyak lagi yang boleh kita fikir, dan ini semua akan diberikan kepada si pelatih oleh jurulatih dalam tempoh kursus dia. Macam Prof cakap tu, banyak betul kecemasan yang berlaku, semua akan dipraktiskan ataupun diamalkan ataupun diberi ujian di dalam simulator. Jadi tak heranlah bila kebanyakan pilot kata fasa ini adalah antara fasa yang paling sukar. Aku just nak tambah sikit je, bila kita dah ada lesen, jadi kalau kita nak cop dengan tanda tangan kat lesen tu, dalam setiap pilot yang ada lesen airline, you kena buat engine failure. Maknanya engine tu dah mati, kita terbangkan kapal, naik atas, pusing-pusing sikit, lepas tu patah balik dan buat pendaratan dengan engine yang gagal. Itu adalah wajib bagi setiap pilot. Jadi it's a certification requirement.
Betul, setuju. Kalau tak buat engine failure, tak dapatlah kita chop lesen untuk menjadi seorang pilot yang boleh fly dalam syarikat penerbangan. Yang tadi Betul. Prof cakap yang kita lepas kita failure engine berpusing-pusing itu, bukan pusing saja tau. Itu antara yang paling detik yang paling high workload, di mana kita tengah menjerit-jerit, baca checklist, buat decision, minta komunikasi dengan menara udara. Ini macam teamwork lah, captain dan co-pilot sebelah-sebelah. Kalau dalam simulasi cadet ni, selalunya dua-dua ni cadet lah. Cadet akan assume the role of the left hand seat dengan right hand seat juga. Jadi itu yang kita boleh nampak kadang-kadang dia punya dia punya flow nak handle problem tu, kira instructor nampak macam low quality lah dekat cadet. Because memang low quality pun, kita tak biasa didedahkan dengan problem tersebut, kurang pengalaman. Kita hanya baca buku je, and then in practical bila dalam simulator tu kita diberi engine failure ataupun engine fire katakan, dua-dua ni orang cadet yang baru habis flying school, tak berpengalaman. Memang teruk lah prestasi dia. Dia baca macam mana pun dia perlukan masa lah. Mungkin berbulan atau bertahun untuk kira. Nak kata teruk tu bukan maknanya dia crash kapal tau. Maknanya dia punya fluency of implementing the procedure. Apa-apa checklist yang dia buat tu kira smooth atau tidak. Bukan nak kata teruk tu dia akan crash kapal terbang. Cadet selalu tak akan, jarang lah kita dengar dalam simulator pun akan crash tu. Actually yang dia orang risau, instructor risau pasal cadet dan pelatih-pelatih ni is dia punya decision making slow ataupun tak berapa smooth dia punya procedure. Bukan handling tu selalunya boleh bincang lah, akan landing dengan selamat juga. Cuma you know, setiap airline dia mendambakan skill yang tinggi daripada pilot-pilotnya, dan skill-skill tinggi tu perlukan masa. Itu je. Dan kita pula kena lepas habis semua session tu, kita ada kita punya test atau ujian. Dan ujian tu kita kena pass. Once kita pass ujian tu, dapat chop kat lesen, betul? Dan within 14 days ke berapa ke, 30 hari ke, kita kena buat this endorsement atau zero flight time dalam tempoh tertentu. Kenapa? Ingat tak? Endorsement untuk apa? Tak silap aku, dia kali pertama kau bawa kapal yang lebih daripada berat tertentu. Yang untuk Malaysia lah, kali tu saja kau kena buat. So, okay. Sebab aku rasa kalau ikutkan syarikat, tak adalah nak membazir sangat duit, nak biar kau bawa kapal besar pusing-pusing kosong, tak ada penumpang kan. Once kita habis simulator, kita pass kita punya ujian check tu, secara rasminya dekat lesen kita boleh kita chop lah Boeing 737 400 kat lesen tu, menunjukkan kita layak untuk mengendalikan pesawat tu. Kita layak untuk mengendalikan pesawat yang sebenar. Maknanya kita pass simulator tu melayakkan kita, maknanya kita layak lah untuk nak operate aircraft yang sebenar, tapi dengan pengawasan instructor yang berkelayakan. Okay. Kasih rating simulator tadi. Macam mana rating 5 out of 5. 5 out of 5. 5 out of 5. Semua 5 out of 5. Memang susah. Sangat susah. Siapa yang beraspirasi nak jadi pilot, watch out for simulator. Itu paling susah. Tak boleh lah. Nampak macam game kan? It's not a game. Kalau duduk main simulator depan komputer memanglah game. Kalau ada orang kat belakang jerit-jerit, dah tak game lah. Dia macam umpama main flight simulator dengan ada orang belakang pressure kan kita lah, dengan pelbagai emergency, pelbagai pressure lah yang diberi, tekanan yang sangat tinggi lah. Jadi yelah, kita tahu manusia tu pelbagai karakter. So setiap session instructor, kadang-kadang kita dapat instructor yang sama, kadang-kadang instructor yang berlainan. So masing-masing ada karakter masing-masing ada daya ketahanan, kesabaran yang tolerance yang rendah, ada yang tolerance yang tinggi, ada cepat marah, ada yang lama marah, ada yang penyabar, ada yang macam kurang sabar. Jadi kita kena deal lah dengan benda tu. Tu kita ada kadang tu instructor suka jerit, suka marah kita, tu yang macam langsung tak jerit, dia baik kan. So nasib lah benda tu. Tapi satu benda yang perlu di-highlight juga, setiap sesi simulator kita tak semestinya dengan instructor yang sama. Jadi dengan kepelbagaian karakter instructor, ada yang lebih tegas dalam pemarkahan yang merasakan kita we
we don't have what it takes to pass this session. Lepas tu, lepas dah ada markah yang buruk, diberi markah yang rendah tu, kita sesi yang kemudian kita terbang dengan kita buat simulator dengan instruktor yang lain yang mungkin mempunyai sistem pemakaian yang lebih relax. Mungkin dari situ training department juga, jabatan latihan akan menganalisa jugalah kita punya prestasi berdasarkan banyak komen dan banyak kira evaluation daripada pelbagai instruktor. Jadi nak kata tak fair tu tidak. Sistem training dalam sesebuah airline tu sangat fair. Dia ada a better view of an overall view lah, sepatutnya lah. Itu apa yang itu apa modul training yang dibina untuk melatih kadet lah. Apa, sila Prof. Lagi satu nak tambah pasal simulator ni, dia diguna pakai 24 jam. Jadi tak kira lah pukul berapa, kalau kita dijadualkan kadang-kadang pukul 3 pagi, kenalah pergi pukul 3 pagi mamai-mamai. Jadinya tak adalah macam waktu 9 to 5 kan, waktu matahari ada je kita ada simulator, tak ada. Kadang-kadang tu pukul 3 pagi, lepas tu besoknya pun sama juga pukul 3 pagi. Jadi memang dah tunggang terbalik lah hidup. Lepas dah balik di brief tu, katalah sebab satu sesi simulator kadang-kadang boleh lama sampai 2-3 jam. Katalah yang dapat sesi pukul 3 pagi tu, habis pukul 6 pagi, sembahyang subuh, lepas tu balik bawa kereta main-main. Aku ingat lu bawa kereta sampai aku pasang lagu kuat-kuat, lepas tu ketuk-ketuk steering just nak stay bangun kan. Kalau tidak, dahsyat. Itu cabaran yang lain lah yang memang siksa kan. Waktu tu boleh fikir-fikir balik, memang sengsara jugalah. Maksud pasar simulator tu antara pasar yang kalau tak kuat mental kita boleh give up kot. Kan? Mungkin aku boleh bagi satu tips lagi. Kita simulator ni bukan kita buat seorang. Kita akan diberi partner ataupun pasangan yang juga buat sama training dengan kita. Jadi simulator partner punya faktor ni juga penting untuk menentukan kita punya progress atau perkembangan kita dalam simulator tersebut. Kalau dapat partner yang rajin, kita akan dimotivasikan untuk jadi rajin seperti dia. Dan kalau dapat partner yang macam acuh tak acuh, yang kurang profesional sikit, itu bukan menyusahkan dia sendiri tapi menyusahkan kita juga. Kalau aku sendiri personally, aku partner dengan one of the best guys, antara yang terbaik lah yang aku pernah jumpa. Partner yang sangat rajin. Kalau katakan session tu pukul 3 pagi, yang macam Prof cakap tu, aku dengan dia dah ada pukul 9 malam atau 8 malam dah dekat simulator meeting dan kita orang study bersama. Itu dedikasi beliau lah. Dulu tak ada WhatsApp kan, ingat tak? Tak ada. Dulu kita hanya berdasarkan mesej saja. Messenger. Aku just call dia, aku cakap, kau dah sampai dah ke? Aku ni lah lagi 2 jam ke apa datang. Ended up lagi 4 jam baru aku sampai. Tapi aku tanya dia, dia tanyalah ada apa-apa tak untuk sesi ni yang kau tak sure ke apa ke. Lepas tu kami berbincang dalam telefon semua. So walaupun dia dah sampai sana, mungkin advantage untuk dia juga sebab dia dah dekat sana, dia dah ada dekat dengan mock-up room di mana ada kira kokpit tipu olok-olok yang ada butang-butang tu, dia dah boleh praktis kat sana. Dalam pada sama, kita orang dalam telefon dan macam bergayut jugalah dengan kita punya simulator partner ni. Dan kita berkongsi-kongsi idea bersama semua. Dan pengalaman sendirilah, aku bernasib baik sebab simulator partner aku ni, dia suka simulator punya software. Dia ada Microsoft Simulator yang dia update macam mana dia punya terrain, airport, semua database tu kira up to date lah. So dia berkongsi dengan aku software tersebut dan kita orang praktis bersama-sama. Sambil telefon tu aku kat rumah aku tengah buat take off, dia pun tengah buat take off yang sama. So kita orang praktis bersama-sama lah SOP. Itu pengalaman menarik aku lah. Faktor simulator partner tu penting jugalah. Kalau dia malas ataupun dia macam acuh tak acuh, kurang profesional, they might drag you down juga. Mungkin kau yang macam bukanlah terror sangat tapi biasa-biasa aja, tapi disebabkan partner yang pemalas, mungkin kau pun ditarik ke bawah juga dan diklasifikasikan sebagai pelajar bermasalah. Tapi penat waktu tu actually masa simulator tu penat. Aku tak boleh bayangkan tau. Waktu tu kita bujang tau. Aku tak boleh bayangkan kalau orang yang dah kahwin, ada anak bini tapi kena lalui benda kita lalui tu. Macam mana dia lalui benda tu tau. Macam gila kau. Masa bujang pun kita rasa macam ya Allah, susahnya kan. Macam kita penat gila kan.
tak tahu macam dia orang deal dengan benda tu kan. Pengalaman yang tak boleh lupa. Ya, draft 2-3 pagi, tengah hari lah, apa, tak tentulah kan. Itu sebab kata Prof, memang kalau diberi pilihan nak buat lagi sekali, nak buat lagi sekali. Ada certain conversions macam 737 aku rasa aku sanggup je buat lagi sekali. Kalau orang sama, persekitaran sama, semua aku rasa macam happy je kalau nak pergi. Ada certain conversion yang macam tak payah. Mungkin ada benda yang aku nak ubah. Mungkin aku nak ubah partner, mungkin aku nak ubah jurulatih. Tengok Mungkin Airbus 380 kot, partner tak terror kot. Ke macam mana? Tak ada. Partner okey je. Tapi 737 lah yang aku rasa memang umur, partner memang bagus lah berkawan. And it partly to do with how your partner is proficient, but I think it's mostly overall lah. Aku rasa macam seronok lah waktu tu dalam hidup aku. Waktu tu big jump kot, Prof. Masa tu rasa macam ada satu lompatan dalam career kau yang kau rasa macam happy benda tu. Dah jadi nak dekat jadi pilot. Adakah sebab tu ataupun macam mana? Tak sangat. Dia lebih kepada sebab sebelum tu aku pernah jadi macam askar lah kononnya waktu universiti dulu. Dan askar ni adalah macam fasa berjumpa, merancang waktu malam, lepas tu keluar asal jadi aja pemikiran yang secara spontan. Jadi benda tu aku suka juga dulu dan aku nampak benda yang sama muncul kembali dengan waktu aku buat fasa simulator. Jumpa, lepas tu macam plan macam nak buat apa dengan kawan waktu simulator ni, then there's a lot of improvisation, buat up jadi aja. Kalau tiba-tiba instructor baling ini, lepas tu kau pun kenalah tangkap kan. Figuratively lah, bukannya dia baling barang kat kau, dia baling emergency lah. Dia bayangkan Yas waktu tu best flyer fly dengan best ground. Power lah flight tu. Perfect pairing lah, gandingan yang mantap. Okay, jadi buat para penonton, apa yang kita share tadi tentang simulator, harap ada manfaat lah dan informasi yang boleh digarap melalui perbincangan kita tadi. Apa yang kita cerita tadi semua adalah dari mula kita report ke sesuatu airline tu selepas flying school tu. Maknanya kita lalu ground school, kita lalu orientasi, kita lalu CBT dan kita lalu pelbagai fasa dalam simulator session. Dan akhir sekali tu lepas dah habis simulator dan kita stamp license tu, kita ada endorsement ataupun zero flight time. Ini kira peringkat terakhir sebelum kita memulakan kira journey untuk fasa yang ada orang argue lebih susah, iaitu line training. Kita akan cover line training dalam insyaAllah part 2 ataupun round yang kedua. Dan apa yang saya nak ambil sikit kira manfaat ataupun kesimpulan daripada kawan-kawan kita berkenaan dari ground school sampai ke simulator, yang sebagai kesimpulan dan rumusan yang kita boleh share untuk penonton sekalian. Silakan. Kalau nak disimpulkan lah, memang tak dinafikan lah agak susah perjalanan daripada mulanya ground school sampai ke habis simulator ni. Tapi kalau kita betul-betul minat dan kita betul-betul fokus dan kita betul-betul tumpukan segala perhatian kita kepada the end goal, which is nak menjadi seorang juruterbang yang bertauliah, aku rasa orang tu akan berjaya lah. Silakan Cap. InsyaAllah. Silakan Cap. Betul, aku setujulah dengan apa yang Prof cakap. Dan ialah bidang mana yang tak susah kan. Mana-mana bidang kalau kita minat sekalipun, even kalau nak jadi seorang pelukis pun tak senang. Nak jadi seorang penyanyi, jadi seorang engineer, semua setiap bidang tu ada dia punya tahap yang mencabar kesukaran masing-masing. So kita peluang pada minat masing-masing. Kalau kita betul-betul minat, dan kita lalui cabaran tu dan kita buat yang terbaik, dan kita kena hadapilah kesusahan tu. So insyaAllah dengan semangat yang tak luntur dan juga dengan kata kita punya motto never give up.
So teruskanlah kita, kalau kita ada cerita nak jadi pilot, teruskan. Terima kasih Prof dan Cap atas wrap up. Yang saya boleh buat kesimpulan melalui perbincangan tadi, harap penonton boleh dapatkan maklumat dan manfaat lah daripada perbincangan kita tadi, insya-Allah. Yang saya boleh rumuskan, ini adalah fasa yang kita cerita yang dari ground school sampai ke simulator ni. Ini adalah fasa pertama di alam pekerjaan. Ini kira dah bukan flying school lagi, bukan kira akademi penerbangan lagi. Jadi pendekatan yang saya rasa sesuai, sebab tajuk hari ni susah sangat ke training pilot ni? Jawapan dia macam yang Cap cakap sebentar tadi, as with other industries, as with other job sector, semuanya akan bermula dengan langkah pertama yang susah. Namun kalau kita ada gain momentum, saya nak simpulkan juga yang Prof cakap pasal with end in mind, apa kita punya misi di akhir tu kita keep in mind supaya kita akan terus memotivasikan diri untuk melangkah ke proses-proses tersebut dan training tersebut dengan jayanya. Okay, terima kasih semua kerana bersama kami. Teruskan bersama Jom Take Off.